Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang dikasihi pengurusi, para asatizah Darul Kautsar, para alim ulama, talabatul ilm, penuntun ilmu, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Saya asalnya datang nak mari jalan je ni, bukan nak mari ceramah. Lama tak ceramah Kelantan ni. Cuma mari singgah daripada Patani. Saya masuk melalui Thailand, nak singgah sekejap sebelum nak balik ke Perlis. Saya beritahu sahabat saya, Saudara Azam, nak singgah sekejap. Kemudian dia atur ceramah. Mari ceramah jugalah di sini. Tapi baguslah juga dapat jumpa kawan-kawan. Azam bagi tajuk toleransi apa? Ahlul Qiblah, antara sesama ahli Qiblah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Sebelum saya cakap panjang ni, dan kita akan buka sesi soalan lah, kita perbincangan. Nabi SAW sebut di dalam hadis yang kebanyakan kita semua tahu hadis itu, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, yaitu man shalla salatana wastaqbala qiblatana wa akala dhabihatana fadhalikal muslim alladhi lahu dhimmatullah wa dhimmatu rasulih fala tughfirullah fi dhimmatih. Maksudnya, man shalla salatana, sesiapa yang salat macam dengan salat kita, wastaqbala qiblatana, dan dia menghadap kiblat kita. Kalau dia pergi semayang menghadap ke lain, tak termasuklah, dia kena menghadap kiblat kita, yakni dia menghadap. Fawallu wujuhakum syatral masjidil haram, dia menghadap ke arah Masjidil Haram. Wa akala dhabihatana, dia makan sembelihan kita, yakni dia anggap halal sembelihan kita. Fadhalikal muslim, dia itu muslim, alladhi lahu dhimmatullah wa dhimmatu rasulih, yang mana baginya itu zimmah, yakni perlindungan Allah dan perlindungan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fala tughfirullah fi dhimmatih, jangan kamu rongkaikan perlindungan Allah. Di dalam riwayat Nabi sebut laknat kepada orang yang mencemarkan, ala la'natullah, laknat Allah kepada orang yang merongkaikan perlindungan Allah. Bila tengok satu orang tu semayang, menghadap kiblat yang sama, mengiktiraf sembelihan orang Islam sebagai makanannya, maka dia orang Islam, Muslim, maka terlindung hartanya, terlindung darahnya daripada dicemari. Tidak boleh dikeluarkan dia daripada Islam.
di atas apa-apa tuduhan yang tidak sampai kepada maqam yaqin yang akan kita sebutkan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita dan dia jadikan kita ini terhad pengetahuan kita. Kita tak tahu satu orang itu melainkan zahirnya sahaja. Satu orang datang kepada kita mengaku Muslim, kita kata dia Muslim. Mungkin tak dia tipu kita, mungkin. Tetapi agama menyuruh kita bermuamalah, berurusan dengannya sebagai seorang Muslim. Dan kalau dia tipu kita pun tak jadi masalah. Kerana soal agama bukan soal kita. Ia adalah soal antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Mahkamah ini bukan mahkamah dunia sahaja. Mahkamah ada mahkamah di dunia yang mungkin betul dan mungkin salah, tetapi di sana ada mahkamah akhirat yang tak mungkin salah, yang kita sebut Maliki Yaumiddin. Maka seseorang mungkin di dunia ini dia terlepas, hatta mungkin dia menipu Rasul sallallahu alaihi wasallam, mungkin. Satu orang terlepas, satu orang yang berzina. Islam menyatakan kena ada 4 orang saksi untuk tuduh dia berzina. Kemungkinan ada kes zina yang disaksikan oleh 1 orang ataupun disaksikan oleh 2 orang. Mana ada orang nak tunggu 4 orang tengok dia berzina. Kalau pergi ke mahkamah, kes tak sabit, tapi di sisi Allah ia sabit. Kita tak boleh kata bahawasanya kita yakin. Walaupun anda yakin, anda tak boleh tuduh, kerana Allah tidak membenarkannya. Al-Imam Ibn Qayyim dalam At-Turuqul Hukmiyah, bukunya dalam siasah, dia menyebut perkataan Umar bin Khattab bertanya kepada ahli syura dia, ara'aitum la anna amirul mu'minin syahada imra'an 'ala zina. Apa pendapat kamu jika Amirul Mukminin mempunyai saksi, menjadi saksi seseorang telah melakukan zina? Amirul Mukminin, yakni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata Ali bin Abi Talib, alaihi bi 4 syuhada. Hendaklah dia bawa 4 orang saksi. Au ala dhahrihi hadzul qadhaf. Ataupun tidak, di atas belakangnya 80 rotan. Takkan Umar nak bohong? Tak. Itu prosedur. Tak ada cukup bukti, tak boleh tuduh. Walaupun mungkin orang tu benar-benar berzina. Kerana Allah menyuruh kita menghukum sesuatu yang zahir, dan tak menyuruh kita tadakhul, intervene, campur tangan dalam perkara batin manusia yang kita tak tahu. Maka kita sebut nahnu nahkum bidzawahir wallahu yatawalla sarair. Kita menghukum yang zahir, Allah yang menguruskan yang batin, yang rahsia orang. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kepada para sahabat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, baginda menyebut, innama ana bashar wa innakum takhtasimuna ilayya fala'alla ba'dukum an yakuna alhana bihujjatihi min ba'd fa'aqta'u aw fa'aqdi lahu ala nahwi asma' ala nahwi ma asma' faman qadaitu lahu bihaqqi akhihi faman qadaitu lahu bihaqqi akhihi syai'an fala ya'khudhu fa innama
aqta'u lahu qit'atan minan nar. Nabi kata, innama ana bashar, sesungguhnya aku ni manusia. Wa innakum takhtasimuna ilayya, kamu angkat kes kamu kepada aku, kamu berbalah, kamu angkat kes kamu datang kepada aku. Fala'alla ba'dukum an yakuna alhana bihujjatihi min ba'd, sebahagian kamu lebih fasih, lebih pandai bercakap daripada yang lain. Fa'aqdi lahu nahwi ma asma', maka aku bagi kepada dia berdasarkan hujah yang dia bagi. Macam kita pergi mahkamah, kita bawa lawyer yang tak pandai, satu orang bawa lawyer yang pandai, dia salah, dia menang. Nabi bila duduk dalam majlis qada, majlis pemutus, Nabi tak tengok macam sebahagian dakwaan orang tarekat, tak payah cerita, atuk sudah tahu apa yang ada dalam dada kamu. Dia tak apa macam tu. Nabi SAW apabila duduk dalam majlis, Nabi kata, fa'aqdi lahu ala nahwi ma asma', aku bagi kepada ala nahwi ma asma', aku bagi pada dia berdasarkan apa yang hujah yang dia kemukakan, yang aku dengar. Faman qadaitu lahu bihaqqi akhihi syai'an fala ya'khudhuhu, Nabi kata, sesiapa yang aku bagi kepadanya hak saudaranya, dia tak berhak tapi dia cakap pandai, aku bagi kat dia, saudara seorang lagi tak boleh jawab. Siapa yang aku bagi kat dia hak saudaranya, jangan dia ambil. Fa inna ma qata'tu lahu qit'atan min nar, atau fa inna ma aqta'u lahu qit'atan minan nar, sesungguhnya yang aku bagi pada dia itu potongan daripada api neraka. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita pergi ke mahkamah ke mana, walaupun kita menang kes, kita tahu kita salah, kita ambil potongan daripada api neraka. Tapi hadis ni Nabi SAW kata, innama ana bashar, aku manusia. Maksudnya apa? Hatta hukuman yang dibuat oleh Nabi ketika perbalahan di kalangan manusia, kemungkinan orang tu salah tapi cakap pandai, Nabi bagi kat dia. Tapi kenapa Nabi bagi kat dia? Kenapa wahyu tak turun? Pasal Allah nak menunjukkan kaedah qada, kaedah penghukuman mahkamah. Hakim tak boleh duduk, kamu tak boleh cerita, saya tengok muka pun dah tahu siapa betul salah. Tak boleh. Hakim kena dengar hujah. Mungkin satu orang salah tapi hujahnya benar, hukuman berdasarkan hujah. Cuma kita jangan ambil, kata Nabi. Hadis ini menunjukkan pada kita bahawasanya bukan semua yang dihukum di dunia itu sama hukumannya di akhirat. Satu orang mungkin menang di mahkamah, hatta mahkamah syariah, menang ke dia, pandai dia ambil lawyer, belum tentu di mahkamah akhirat hukumannya sama. Mungkin yang mana dia menang di dunia itu punca Allah bawa dia ke dalam neraka. Apa pun yang saya nak sampaikan ialah apa dia? Kita hukum yang zahir. Hatta Nabi menghukum yang zahir. Sama ada satu orang itu beriman tak beriman, dia mendakwa dia Muslim, kita kata dia Muslim. Setengah orang sibuk dia, macam mana kalau dia tipu? Sebab tu Nabi kata, man ra'a minkum munkaran, siapa yang melihat di kalangan kamu mungkar. Kalau tak lihat, that is not our business. Hadza laisa min sya'nina. Itu bukan urusan kita. Orang masuk dalam bilik, dia kunci bilik, dia buat maksiat, that is not our business. Umar bin Khattab jalan malam, pergi tengok satu rumah, bunyi bising. Dalam riwayat Muwatta Imam Malik, dia bertanya Abdul Rahman bin Auf, kau tahu tak siapa dalam rumah ni? Ini rumah Rabi'ah bin Umayyah bin Khalaf. Mereka sedang syurra, mabuk arak. Macam mana kita nak? Aku rasa ada orang mabuk ni dalam ni, duduk bising. Dia tanya Abdul Rahman bin Auf. Kata Abdul Rahman bin Auf, apa pendapat engkau, wahai Abdul Rahman, kita nak bertindak? Ra'aitu annana qad ataina ma nahallahu anhu wa la tajassasu. Aku berpendapat, wahai Amirul Mukminin,
kita sedang buat apa yang Tuhan larang kita, jangan kamu mengintip. Habis dia minum arak, dia akan hukuman Tuhan tak terlepas untuk dia. Tanggungjawab kita, man ra'a minkum munkaran, siapa yang nampak mungkar, yang kita tak nampak, urusan dia dengan Tuhan. Maka itu para fuqaha, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah menyebut dalam Ihya Ulumuddin bahawa apabila seorang tutup pintunya, di sebalik pintunya, maka kita tidak ganggu urusan dalamannya jika kita tak tahu tentang dia. Melainkan zahir dia masuk, kita nampak maksiat. Maka agama membezakan antara maksiat pribadi dengan maksiat yang membabitkan orang lain. Rompakan, itu dicari. Pembunuhan, itu dicari. Tapi adapun seseorang dengan Tuhan, kita tutup aib dia. Satu orang datang mengadu kepada Nabi SAW, dia buat maksiat, fa'altu kulla syai'in ila zina, aku buat semua melainkan zina. Nabi diam. Kata Umar kepadanya dalam riwayat Muslim, qad satarakallah, lau satarta nafsak, Allah telah tutup aibmu, mengapa engkau tidak menutupnya? Setengah orang dia tak boleh faham konsep ini. Lalu hati dia sangat tak puas hati kalau tak dapat campur tangan dalam urusan orang lain yang asalnya agama tidak benarkan kita campur tangan. Dan sebahagian orang merasakan dia berugama, bertambah ugamanya dengan campur tangan urusan maksiat pribadi orang, bagi menunjukkan betapa dia menjaga agama. Kalau nak masuk campur perkara yang ada urusan dengan kepentingan awam. Merompak, tak boleh lah kita kata tu rompak tu, tapi tu soal mengumpat dah tak baik. Adalah. Tapi itu urusan yang membabitkan publik. Tapi urusan yang membabitkan antara seseorang dengan Tuhan, kita sentiasa disuruh menyerahkan. Urusan akidah seseorang dengan Allah Azza wa Jalla. Mungkin seseorang datang kepada kita dalam keadaan zahir nampak beriman. Ada tak kemungkinan dia kufur kepada Tuhan? Mungkin. Kita tidak tahu. Allah Subhanahu wa taala menyebut hal ini. Ya ayyuhalladzina amanu, idza darabtum fi sabilillah fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salam lasta mu'minan tabtaghuna 'aradal hayatid dunya fa 'indallahi maghanimu katsira. Wahai orang-orang yang beriman, bila kamu pergi berjihad kepada jalan Allah, fatabayyanu, selidik elok-elok. Wala taqulu liman alqa ilaikumus salam lasta mu'mina, jangan kamu kata kepada orang yang bagi assalamualaikum, kamu bukan orang yang beriman. Tabtaghuna 'aradal hayatid dunya fa 'indallahi maghanimu katsira. Kamu cari habuan dunia, sedangkan di sisi Allah itu ada harta rampasan perang yang banyak. Kadzalika kuntum min qabl famannallahu 'alaikum fatabayyanu. Kamu dulu pun macam tu, sebelum nak kuat iman ni macam tu juga. Sikit demi sikit kamu kuat iman, Allah bagi kurnia pada kamu. Selidiki. Ayat ini Allah turunkan kerana sebahagian orang Islam bila pergi perang, berjihad, tengok orang bagi salam, mereka rasa ini bukan betul-betul, ini nak tipu ni. Lalu mereka kata bukan beriman, mereka perangi juga. Quran turunkan ayat ini. Sebahagian kita dalam nak berjuang Islam, kita telah tolak keislaman orang lain. Sama dengan hal ini, Allah kata fatabayyanu, kamu kena selidiki. Padahal dia bagi salam. Islam tak masuk, orang tak boleh masuk Islam dengan salam. Assalamualaikum, salam, bukan mengucap dua kalimah syahadah. Fatabayyanu, kena tanya, tuan Islam ke? Dia kata Islam.
Oh, tak apa. Kerana salam seakan-akan menunjukkan dia Islam. Maka selidik, jangan bunuh dia. Para sahabat, tuan-tuan tahu, bila masuk ke medan perang. Medan perang ialah medan yang tegang, bukan senang. Orang tu angkat pedang, orang ni bagi kita putus tangan. Bila orang bagi kita cedera, sak bunuh orang, sahabat angkat, nak bunuh, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kacau tu. Kacau kalau buat macam tu. Usamah bin Zaid, orang muda. Semangat dia. Dia tak kira, dia rembat juga. Dia bagi. Nabi SAW tanya dia, kau siapa kau bunuh? Dia bagi, mula-mula dia bagi tahu Nabi dalam sebahagian riwayat. Dia kata, ya Rasulullah, innama qalaha khawfan minas silah atau muta'awwidhan minas silah. Wahai Rasulullah, dia kata benda tu kerana dia takut kat pedang ya. Bukan ikhlas. Kalau tanya kita pun nampak macam tu. Nabi kata, afala syaqaqta an qalbi hatta ta'lam aqalaha amla. Kau dah bedah dada dia ke sehingga kau tahu bahawa dia kata betul-betul ke kata tak betul-betul? Dalam sebahagian riwayat Nabi, kaifa tasna' bila ilaha illallah idza jaa yaumal qiyamah. Kau nak buat apa dengan la ilaha illallah dia bila kau jumpa Allah pada hari kiamat kelak? Kata Usamah, ma zala yukarriruha alayya hatta tamannaitu inni aslamtu yawma idzin. Nabi tu ulang perkataan tu kat aku sehingga aku harap kalaulah aku baru Islam pun lebih baik supaya tak buat benda tu. Nabi tak bagi. Hanya kerana mengucap la ilaha illallah. Kita hanya kerana kita rasa mengucap, hanya kerana dia mengucap la ilaha illallah, dia selamat. Nabi tak bagi kita bunuh. Khalid Al-Walid, tuan tahu dalam hadis tak? Bani Jazimah, dia pergi perang. Khalid ni pantas dalam semua peperangan, tuan-tuan tahu, satu orang yang pantas dalam peperangan. Dan kadang-kadang Khalid ni tindakan-tindakan dia Nabi tak setuju, tapi Nabi lantik dia lah. Nak cari orang macam dia tak boleh nak cari. Dia dengan Umar ni ada hubungan banding yang dekat. Umar bila naik, antara yang dia buat, dia pecah Khalid. Ni panjang cerita pasal Umar pecah Khalid ni. Tapi bila dia pergi ke Bani Jazimah, orang Bani Jazimah masa zaman tu bukan ada Facebook, ada berita. Dia pun nak bagi tahu kepada tentera Khalid, sabakna, sabakna, sabakna. Kami telah tukar agama. Dia nak bagi tahu tu kami Islam lah. Tapi ialah bahasa perkataan Islam, iman, semua ni perkataan baru. Orang Arab jahiliyah tu, Nabi bila datang, di samping Islam itu datang, antara yang dia bawa mustalahat, istilah-istilah yang sebahagian orang Arab dulu tak biasa. Dia kata dalam bahasa dia, sabakna, sabakna. Sabak ni satu orang yang intaqal min dinin ila din. Dia tukar daripada agama kepada agama. Khalid Al-Walid kata, apa dok sabakna, sabakna? Bunuh. Kalau dia kata aslamna, kami telah Islam, fahamlah. Sabakna ni kadang-kadang dulu orang Quraisy pun duk guna kepada orang Islam. Ni jenis puak tukang agama ni. Jenis ayat tak berapa elok lah sebahagian tu. Macam perkataan wasabi, lebih kurang macam tu. Kan? Jadi dia kata sabakna
Dia ambil tindakan. Khalid disuruh kat sahabat-sahabat bunuh. Nabi kata, Allahumma inni abra'u ilaika mimma sana'a Khalid. Ya Allah, aku berlindung, berlepas diri kepada engkau daripada apa yang dilakukan oleh Khalid. Nabi marah. Maksudnya apa? Maksudnya tuan-tuan, semangat kita berjuang macam mana dalam Islam pun, kita kena ada batas dia. Kita kena tahu sempadan-sempadan dia. Kita tidak boleh tasarru' di dalam menghukum ahli qiblah, orang-orang yang mengaku beriman dan Islam. Sebab itu dia buat kaedah. Saya nak sebut hak ni dulu, nanti saya akan pergi. Man dakhala al-Islam biyaqin lam yukhraj illa minhu illa bil yaqin. Siapa yang masuk Islam dengan yakin, kita tak boleh tendang dia keluar daripada Islam melainkan dengan yakin. Yakin ni apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian dia ada buat satu perkataan. Perkataan tu macam boleh murtad, baru macam boleh. Tak boleh. Tak yakin lagi. Ataupun perkataan itu boleh diandaikan dengan beberapa andaian. Tak boleh. Kerana wak mari hak sama taraf dengan la ilaha illallah tadi yang dia masuk tu. Sehingga umpamanya dia kata Allah Ta'ala ni yang betul-betulnya kita tak pasti ada ke tak. Oh, clear. Tapi kalau dia masih dalam perkataan yang boleh ditakwilkan. Al-Imam Al-Ghazali tulis kitab Faisalut Tafriqah Bainal Islami wa Zandaqah. Dia kata dalam sepanjang sejarah, Imam Ghazali tahun 505 meninggal, rahimahullah ta'ala. Dalam sepanjang sejarah kita dapati semua puak ni akan kata kafir puak lain. Golongan Asy'ariyah kafirkan Hanabilah, yang aliran Salafiyah. Golongan Salafiyah ada yang mengkafirkan Asy'ariyah. Yang ini mengkafirkan Mu'tazilah. Yang satu lagi Mu'tazilah kafirkan Asy'ariyah. Semua pengkafiran ini berlaku di atas zan dan sangkaan. Mungkin satu orang tu salah, tapi dia tak boleh dikafirkan. Walaupun dia salah, sesat satu hal, nak kafirkan orang satu hal yang lain. Puak hak paling teruk dalam sejarah bab kafir mengkafir semua kita tahu ialah puak Khawarij. Khawarij ni apa tak teruk? Bukan dia kafirkan orang yang tak berjuang sama dengan kumpulan dia. Dia telah kafirkan para sahabat. Kafirkan Ali. Kafirkan Muawiyah. Kafirkan Ali. Ali kira besar lah. Kafirkan Uthman. Ada cerita dulu. Satu orang dia pergi ke Basrah. Dia tengok orang Basrah. Tuan-tuan kenal Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi? Tuan-tuan mengaji sini kan? Hajjaj apa dia? Bagus ke tak bagus? Bagus ke tak bagus? Tuan-tuan tak kenal Hajjaj? Hajjaj terkenal dengan apa? Kejam kan? Kejam. Dia menguasai Iraq. Semua budak-budak yang mengaji sekolah lu hafal perkataan Hajjaj. Inni ra'aitu ru'usan qad aina'at, kan? Aku melihat kepala-kepala yang sudah masak ranum. Kira naik cantai. Dan Hajjaj ini terkenal dengan bahasa yang tinggi. Ahli sastra dia. Hafal Quran. Dia bubuh baris. Dia bubuh titik.
untuk orang tak boleh baca kan, dia tolong kuat projek dah. Dia bunuh banyak. Kes dia banyak lah. Dia bunuh Sa'id bin Jubair. Cerita satu orang hamba Allah, dia pergi ke satu masjid, dia tengok masjid tu duk maki Sayyidina Ali. Dia tengok halaqah tu maki Sayyidina Ali, halaqah ni maki Sayyidina Ali. Dia kata, teruk mereka ni, sahabat Nabi dia maki. Dia pergi tengok satu orang duduk tepi, dia ni okey. Dia kata, kenapa teruk? Dia kata, masyarakat sekarang jahil, teruk. Dia pada maki sana. Ya, dia maki Sayyidina Ali. Hang nak heran apa? Kau nak heran apa mereka maki Sayyidina Ali? Hajjaj pun mereka maki. Pada Hajjaj lagi teruk. Maksudnya, baru dia kata, hak ni lagi jahil. Khawarij, jahil tak jahil, dia maki semua. Dia kafirkan Ali. Nabi SAW kata kepada Khawarij, Nabi beritahu sahabat, yakhruju fikum qaumun, akan keluar pada kamu satu kaum, tahqiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim wa a'malakum ma'a a'malihim, yaqra'una al-Quran wa la yujawizu hanajirahum, yamrukuna minad din kama yamruku sahmu minar ramiyah. Kamu akan keluar satu kaum yang mana kamu semayang, kamu rasa lekeh disembandingkan semayang mereka. Punya hebat sahabat zaman tu semayang, solat, Nabi kata tak ada apa dibandingkan solat mereka. Hebat Khawarij ni semayang. Banyak mana tak tahu. Kamu rasa lekeh puasa kamu dibandingkan puasa mereka. Banyaknya puasa mereka. Amalan kamu dibandingkan amalan mereka. Baca Quran tak lebih daripada halqum mereka. Keluar daripada agama seperti keluarnya anak panah daripada busarnya. Pun begitu tuan-tuan, para ulama tidak mengkafirkan Khawarij walaupun dia kafir orang. Bahkan di hakah ijma' dikatakan mereka tak kafirkan Khawarij. Khawarij puak sesat, naam, sesat, kerana mengkafirkan sahabat dan mengkafirkan orang Islam. Tetapi ulama tidak mengkafirkan Khawarij. Sebab kerana seseorang hanya dikafirkan apabila yakin dia melakukan sesuatu yang menghapuskan la ilaha illallah dia. Dia kafirkan sahabat di atas andaian sahabat menyanggahi Allah dan Rasul. Walaupun dia salah. Tapi bukan kerana dia tak percaya pada Allah dan Rasul. Dia tetap percaya Allah itu la ilaha illallah, Muhammad itu Rasulullah tanpa syak. Tapi dia ada pecahan-pecahannya yang bukan membatalkan Muhammad Rasulullah, tetapi menyanggahi ajaran Nabi yang dia sangka tak sangka, sebenarnya menyanggah. Dia takwil. Maka dengan itu tak di Khawarij taifah dhalah, puak yang sesat. Tapi orang tak kata Khawarij kafir. Maka ada rawi-rawi Khawarij yang meriwayatkan hadis seperti Imran bin Hitan di dalam Bukhari dan selain daripadanya, orang-orang yang disenaraikan Khawarij tapi dianggap tidak ada kes penipuan. Kenapa? Kerana mereka tak dikafirkan. Demikian Ahlus Sunnati wal Jamaah dalam hal ini sangat menghalusi urusan ini. Kerana kita tak ada hujah yang cukup. Kita ada hujah dia sesat, tapi kita tak ada hujah nak mematikan la ilaha illallah dia. Orang perangi dengan Ali. Ali ni bukan ni Ali tinju. Ali bin Abi Talib. Sahabat ni kita belajar maki pun tak boleh. Kalau perang macam mana? Tapi telah berperang dengan Ali Aisyah, Muawiyah. Di atas takwilan.
mereka kita kata salah dalam tindakan mereka. Adakah dikafirkan? Tidak dikafirkan. Tidak dikafirkan. Demikian melainkan apabila seseorang pergi kata dengan perkataan yang jelas, seperti Muhammad itu patutnya tak jadi Nabi, Jibril silap dia bagi kat Muhammad, sepatutnya bagi pada Ali. Yang tu terang. Itu terang. Apa yang saya nak cerita ialah bagaimana Khawarij dan segala puak yang ada, Mujassim, segala puak Qadariyah dan seumpamanya, yang boleh diandaikan ucapan mereka kepada kafir tak dikafirkan secara andaian. Saya buat contoh. Ulama tolak Qadariyah. Tetapi ada beberapa orang ulama hadis yang dikaitkan dengan Qadariyah. Qatadah, Abu Ishaq As-Sabi'i dan seumpamanya lagi. Tapi saya nak sebut ialah Qadariyah dikatakan menyatakan perbuatan ini yang jahat bukan daripada Allah Ta'ala. Dia tujuannya nak tanzihkan Allah daripada disandarkan perbuatan jahat. Tapi kalau ada perbuatan bukan daripada Allah Ta'ala, siapa cipta perbuatan? Adakah Tuhan yang lain? Allahu khaliqu kulli syai'. Allah yang menciptakan segala-galanya. Kalau kita campur tolak, macam boleh kata Qadariyah kata ada Tuhan, ada benda yang Tuhan tak cipta. Yang ni keluar akidah, kufur. Tapi kita tak kafirkan dia. Itu andaian kita. Dia panggil lazimul qaul, laisa biqaul. Apa yang kita sangka orang tu kata, yang mungkin kita boleh kaitkan apa yang orang tu kata, kita tak boleh kata, dia kata. Contohnya, saya selalu buat contoh. Orang panggil contoh kampung nak bagi faham. Satu orang kata kita ni kalau ada duit, buat apa pun boleh. Jadi kita faham, dia tu kata kalau ada duit, buat apa pun boleh. Dia kata dengan duit tu berjadi macam dengan Tuhan. Apa pun dia boleh buat. Bagi aku dia kafir. Itu kita punya tafsiran. Sebab kan mungkin bila kita tanya dia, aku tak kata semua benda macam Tuhan. Aku kata ada duit boleh belanja macam-macam lah. Maka dengan itu, para ulama mengelakkan perkataan takfir sesama kaum muslimin. Kerana bimbang, ia akan menjadi madza tasna' kaifa tasna' bila ilaha illallah idza jaa yaumal qiyamah. Macam mana kau nak buat dengan la ilaha illallah bila kau datang pada hari kiamat kelak? Soal sesat satu hal, batalkan la ilaha illallah tidak boleh, melainkan dengan hujjah yang yakin. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum saya buka sesi soal jawab, hadis yang tuan-tuan semua di sini baca, hadis cerita satu orang hamba Allah yang Nabi cerita bila nak mati dia panggil anak-anak dia. Anak-anak dia semua datang. Dia tanya anak-anak dia, aku ni menjadi pak macam mana? Bagus ke? Dia kata, innaka la khairin ab. Engkau bapa yang bagus. Dia kata, in ana mitu fa ahriquni wabhanuni fadharuni fil yam. Semangat fadharuni fil rih. Kalau aku mati, tolong bakar mayat aku. Ni bakar mayat ni ada orang sensitif pula. Tolong bakar mayat aku. Wadhanuni, ambil mayat tu tumbuk bagi hancur. Wadharuni fil yam, dalam disebutkan wadharuni fil riyah atau fil rih. Ambil debu mayat tu pergi tempat angin tu, pergi kat sungai, buang. Kata dia, fa wallahi, demi Allah, la in qadarallahu alayya la yu'adzibani atau la yu'adzibuni Allah azaban
ma'adzabahu ahadan minal alamin. Sebab dia kata, kalau Allah boleh tangkap aku, nescaya dia azab aku dengan azab yang dia tak azab orang lain. Dia duk faham, bila buat macam tu, Tuhan tak boleh tangkap dia. Punyalah bodoh. Dia ingat apa? Jadi dia ambil entah anak dia ambil debu mayat tu. Tuan pun tengok sebagai orang buat kan. Kata bukan kata boleh buat, tapi nak cerita dia ni buat. Pergi kat tempat air buang. Pergi kat tempat angin kuat buang. Kerana dia tahu Allah la in qadara Allah alayya la yu'adzibani azaban ma 'adzabahu ahadan minal alamin. Kalau Allah dapat tangkap aku, dia azab aku, dahsyat ni. Dalam hadis Allah Ta'ala perintahkan bumi, ijma'i ma fiki min, himpun dia. Perintah bumi, perintah laut semua, ambil semua debu-debu dia, fa idza huwa qa'im, tiba-tiba dia berdiri depan Allah Ta'ala. Tuhan macam mana? Allah Ta'ala tanya dia, ma hamalaka ala ma sana'at? Pasal apa kau buat macam tu? Qala khasyatuka ya Rabb, takutkah engkau wahai Tuhan? Hadis ni riwayat Bukhari. Nabi kata, fa ghafarallahu lahu, Allah Ta'ala pun ampunkan dia. Hadis ni menimbulkan perbincangan panjang di kalangan ahli-ahli ilmuwan. Macam mana dia ni boleh dapat ampun pula? Ini banyak kes. Kes yang bakang tu, tak usah katalah bid'ah apalah yang dia buat. Tapi dia ni ada masalah yang serius lah, masalah akidah. Iaitu dia seakan-akan rasa manusia boleh lari daripada Tuhan. Seakan-akan Tuhan ni tak berkuasa sangat. Maksudnya kalau kita buang debu tu, Tuhan tak boleh tangkap dia. Dia punya andaian tu. Ini kufur atas kufur atas kufur. Seteruk-teruk biasa manusia macam mana pun, biasanya dia percayalah Allah berkuasa apa semua. Taklah dia rasa dia nak boleh lari daripada Tuhan. Ini dia rasa dia boleh lari daripada Tuhan. Kufur. Tapi persoalan dia, kenapa Tuhan ampunkan dia? Ini hadirin yang dirahmati saya seluruh hurai, hadis ni berata tempat. Ibnu Taimiyah rahimahullah, sebelum tu Al-Khattabi bincang tentang hadis ni. Kata mereka, satu saja sebabnya. Sebab dia kerana tak ada siapa bagi tahu dia agama yang sebenar. Tuhan yang sebenar ni orang tak bagi tahu kat dia. Tapi dia tetap ada satu perkara yang bagus kat dia. Dia percayanya ada Tuhan dan dia takut kat Tuhan. Oleh kerana Allah telah buat peraturan. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengazab sehingga kami hantar rasul. Maka Tuhan tak azab dia kerana rasul tak datang. Dia telah tersalah dalam ijtihad dia. Salah. Tapi dia buat ijtihad tu sebab apa? Sebab apa dia buat? Tuhan tanya dia, sebab apa? Ma hamalaka ala ma sana. Apa yang menyebabkan kau buat, sebab apa? Takutkan Allah. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, kalaulah orang seperti dia diampunkan Tuhan, ini kan pula para ulama yang telah berijtihad kerana takutkan Tuhan.
tiba-tiba tersilap dalam ijtihad mereka. Tidak kerana mereka nak menyanggahi Tuhan Allah, tapi maka tersilap kerana takutkan Allah. Mereka itu lebih berhak untuk mendapat keampunan Allah dibandingkan dia ni. Maka sebab itu tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita berbalah dalam bidang ilmu ni setakat kita balah tapentah ni saja. Selebih daripada ini urusan dia dengan Allah, kita tak masuk campur. Ni setengah orang dia tak tahu. Habis itu dia pada kata amalan tu bid'ah, dia kata semua orang ni masuk neraka. Kita tak kata. Ia bid'ah maksudnya ia salah di sisi agama. Neraka dia bukan satu kes saja. Neraka dia banyak kes. Syurga juga banyak kes. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Siapa yang berat timbangan dia masuk syurga. Siapa yang ringan timbangan dia masuk neraka. Allah bukan timbang satu kes, Allah timbang banyak kes. Mungkin ada seorang tu soleh dalam banyak hal, kata Ibn Taymiyah, ada bid'ah dalam beberapa hal. Yang bid'ah itu salah di sisi agama, tapi yang saleh itu saleh. Dia di sisi Allah, kita tak tahu. Bid'ah hukumnya dosa, kesalehan Allah timbang sebagai pahala. Jika pahala melebihi dosa, maka selamat dia. Ibn Taymiyah rahimahullah, dia menjawab para ulama, dia menjawab Al-Baqilani, dia menjawab Al-Imamul Haramain dan selain daripadanya dalam masalah ilmu kalam. Dia mengkritik mereka dengan kritikan yang hebat, kerana mereka dalam mazhab Asy'ariyah dan dia dalam Hanabilah Salafiyah. Kata Ibn Taymiyah, orang-orang yang aku kritik ini, di samping apa yang ada kesilapan mereka, mereka juga telah menyumbang kepada Islam apa yang tak disumbang oleh orang lain. Dengan menjawab ahli-ahli malahidah dan seumpamanya. Dan di akhirat kelak Allah menimbang amalan orang. Siapa yang banyak amalan saleh dia masuk. Dan kita percaya mereka ini banyak amalan saleh. Demikian Allah itu mengajar kepada kita. Apa Allah ajar supaya kita baca? Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Wahai Tuhan kami, jangan kau ambil tindakan pada kami jika kami lupa ataupun kami tersilap. Maksudnya Allah ajar kita kerana Allah tahu kita mungkin lupa atau kita mungkin silap. Hatta para ulama telah lupa dan hatta para ulama telah silap. Yang silap kita tidak ikut, yang lupa kita tak ikut. Tapi kita tidak menyatakan fulan ulama ahlu neraka. Kita tak kata. Kita kata yang itu salah, yang itu menyanggahi nas, yang itu menyanggahi dalil. Setengah orang dia tak faham bidang ilmu ini. Dia kata tengok puak-puak tu kata ulama masuk neraka. Dia yang kata, bukan kita. Kita tak kata. Kita kata silap. Kita kata salah. Dia ulama yang kita tahu alim, jalil, mulia, tapi dia bukan rasul. Dia mungkin tersilap. Yang silap kita tidak ikut. Kerana kita disuruh mengikut yang betul. Apabila kita faham hal ini, maka kita faham disiplin umum kita di dalam berurusan dengan hujah-hujah agama dan berbeza pendapat di kalangan kaum muslimin rahimahumullah semua. Untuk itu saya buka kepada, minta maaf terpanjang sikit, saya buka pada sesi perbincangan antara kita insya-Allah. Pengerusi saya teruskan siapa ada soalan dia mungkin boleh tanya, dan kemudian yang mana saya mampu jawab, yang tak jawab tak mampu, tuan-tuan kemukakan pada orang yang lebih mengetahui. Hukum bermain forex, forex exchange. Dia tuan-tuan kesimpulan hak boleh kita kata secara ringkas, kebanyakan benda ni permainan penipuan.
dia ada gharar yang fahish, ketidakpastian yang menjelekkan, dan dia ada unsur judi, qimar, ya? Dan tak tahu dia beli apa, dia platform ni dia beli apa. Semua orang duk kata beli mata wang lah apa, semua apa, gharar, benda yang tak jelas, tak tahu, main atas internet saja. Dan ini sebab itu maka dia diharamkan pada kebanyakan kes, melainkan bagi urusan-urusan yang membabitkan exchange antara bank-bank yang jelas kewujudan komoditi itu. Adakah terdapat dalam tradisi sejarah Islam bahawa doktrin siasah telah berubah menjadi dogma agama? Sesiapa yang tidak bersetuju dengan kumpulan politik mereka dianggap tidak setuju dengan Islam. Ini asal pemikiran ini ialah pemikiran Khawarij. Itu yang Nabi kata yamrukuna minad din kama yamruku sahmu minar ramiyah. Terkeluar daripada agama. Walaupun ulama tak kafir tapi dia terkeluar daripada agama, maksudnya bukan firqah dal, sesat. Kerana Khawarij macam Nabi kata tadi, kuat solat dia. Kata Ibnu Abbas, ada kesan dia menangis mata dia. Tapi dia membunuh puak yang mana tak sama dengan dia. Di atas hujah mereka iaitu inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum melainkan hukum Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa tak hukum dengan hukum Allah, mereka orang kafir. Sehingga ulama-ulama akhirnya terpaksa menafsirkan apa maksud wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Sekarang ni ada gerakan khalifah menegakkan khilafah yang tuan-tuan tengok. Doktrin yang menganggap bahawasanya hendaklah ditegakkan sistem politik Islam seperti itu. Seperti itu. Dan kalau tak ikut, keluar daripada ajaran agama. Ini yang berlaku pada IS dan seumpamanya ni. Ini sangat bahaya. Kerana yang ini Nabi SAW sebut. Nabi kata, inna akhwafa ma akhafu alaikum rajulun qara'al Qur'an hatta idza ru'iyat bahjatuhu wa kana rida'an lil Islam fansalakha minhu wa nabadhahu wara'a dhahrihi wa sa'a ala jarihi bisayf wa ramahu bisyirk. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban dan diriwayatkan oleh Al-Bazzar. Nabi SAW kata, innama akhwafa ma akhafu alaikum, benda yang aku paling takut. Inna akhwafa ma akhafu alaikum, benda yang paling aku takut menimpa kamu, kata Nabi, ialah rajulun qara'al Quran. Satu orang baca Quran. Bagus dia baca Quran. Hatta idza ru'iyat bahjatuhu, sehingga baca nampak macam Quran dengan dia tu ahli Quran lah dia. Wa kana rida'an lil Islam, nampak dia pembela Islam. Insalakha min, Quran baca tapi tak faham, dia keluar daripada Quran. Pasal dia rasa insalakh ni bukan kena tolak Quran, dia tak ikut sistem Quran, tak ikut cara Quran. Wa nabadhahu wara'a dhahrihi, ambil Quran, Nabi kata nabadh, baling belakang dia. Wa sa'a ala jarihi bisayf, bawa pergi ke jiran dia bawa pedang. Wa ramahu bisyirk, dan tuduh orang lain sebagai syirik. Kerana dia nak tegakkan Quran. Hadis ni riwayat Huzaifah bin Yaman. Huzaifah tanya Nabi, ya Rasulullah, Nabi tanya, ayyuhuma awla bishr, ar-rami amil marmi? Wahai Rasulullah, hak mana yang lebih dekat dengan syirik? Hak kena tuduh, hak menuduh ke yang kena tuduh?
Nabi kata balir rami, yang tuduh orang syirik itulah yang dekat dengan syirik. Hadis ni nak memberi syarat tentang munculnya orang yang nampak kuat agama, sehingga menggunakan level agama menuduh orang lain dengan tuduhan agama, tapi dialah yang mendekati kepada kesesatan yang dimaksudkan. Tu tengok IS, tengok banyak kumpulan-kumpulan. Bukan kita kata kita menolak pemikiran melaksanakan Islam, tapi Islam itu apa? Ini yang saya sebut, minta maaf tuan-tuan. Sekarang ada krisis. Tuan-tuan boleh berbeza dengan saya, tak ada masalah. Mahkamah sivil dan mahkamah syariah. Tuan-tuan dengar elok-elok saya nak sebut. Apa itu mahkamah sivil? Mahkamah sivil, setengah orang anggap mahkamah sivil ni macam mahkamah kufur. Hak yang Islam, mahkamah syariah saja. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, kena jelas hal ni. Nabi SAW, dia Nabi dan pemerintah. Bila Nabi wafat, sahabat kebingungan. Macam mana nak uruskan negara? Sebab Nabi ni, semayang Nabi bagi tahu subuh 2 rakaat. Zuhur 4 rakaat, Asar 4 rakaat, Maghrib 3 rakaat, Isya 4 rakaat. Siasah ni Nabi tak bagi tahu detail. Maka sahabat pada hari Nabi wafat lagi sudah berbeza pendapat. Nak lantik siapa? Siapa yang layak? Abu Bakar naik memerintah. Sukar Abu Bakar nak memerintah pada peringkat awal. Sebab apa? Abu Bakar dia tak sama dengan Nabi. Nabi ada 2 kedudukan. Dia bukan saja seorang pemerintah, dia seorang Nabi. Jadi kalau dia tak pemerintah pun wajib taat kat dia. Wajib taat kepadanya. Sedangkan Nabi SAW, sedangkan Abu Bakar, dia bukan Nabi. Lalu kabilah sudah berbeza pendapat. Kat mana nak taat kat khalifah ni? Dan Abu Bakar bagi jawapan yang jelas. In ata'tullah wa rasulahu fa'a'inuni. Jika aku taat Allah dan Rasulnya, tolong aku. Maksudnya ada batasan. Kemudian macam mana? Ulama, sahabat bincang. Hari kedua, Abu Bakar bawa bakalan dia pergi pasar. Orang kata, kau nak pergi mana? Pergi mana ke? Kau khalifah sekarang. Khalifah pun dia kata nak kena makan juga. Takkan khalifah tak makan? Kalau aku tak kerja, aku nak makan macam mana? Kau balik, aku nanti bincang dengan sahabat macam mana? Bincang dengan sahabat, macam mana dengan khalifah kita ni? Baru nak putuskan. Tak apa, kita bagi kat dia sehari separuh kambing untuk keluarga dia. Baru nak putus gaji khalifah. Lepas tu Abu Bakar naik. Masa Abu Bakar naik, selisih dia Saqifah Bani Sa'idah. Ansar kata begini, minna amir wa minkum amir. Pemimpin seorang di kalangan Ansar, seorang di kalangan Muhajirin. Barulah Abu Bakar mari baca al-a'immatu min Quraisy. Pemimpin hendaklah di kalangan Quraisy. Oh, itu ke? Ansar tak tahu. Sebab tu tuan-tuan tengok, dalam Islam ni buku politik paling kurang sekali. Bab taharah, tuan-tuan mengaji Bulughul Maram, Umdatul Ahkam, semua syarah taharah, solat berjilid-jilid. Bagi tahu saya kitab siasah. Apa kitab siasah dalam Islam? Al-Ahkam As-Sultaniyah. Siapa tulis? Al-Mawardi. Lagi? Ni ustaz-ustaz ramai kan? Abu Ya'la Al-Fara tulis satu. Al-Ahkam As-Sultaniyah juga lebih kurang. Lain? Ghiyathul Umam Al-Juwaini. 3. Lagi? As-Siyasatul Syar'iyah Bainar fi Islahir Ra'i wa Ra'iyah Ibn Taymiyah. Lagi? Ibn Qayyim. Ibn Taymiyah ada kata Wahabi pula dah. Ibn Qayyim At-Turuqul Hukmiyah. Tak lebih 10 Hak lain ada kot celah-celah kitab sana sikit, sana sikit.
Sebab urusan ini tak banyak hadisnya. Tuan-tuan kena, ada orang dia tak mau setuju dengan saya tahu. Tapi saya nak bagi tahu, dia boleh buktikan sebaliknya. Siapa mengaji bidang Islam, pengajian Islam, dia akan tahu. Tak banyak benda ni. Kebanyakannya ijtihad sahaja. Bila Abu Bakar nak wafat, Abu Bakar wasiatkan Umar menjadi khalifah. Umar menjadi khalifah. Sahabat ada yang tak setuju. Atatrukna rajulan ghalidhan, adakah kau nak tinggalkan untuk kami satu orang lelaki bengis? Abu Bakar tulis wasiat. Dia kata Umar boleh. Umar naik wasiat. Yalah, kemudian mendapat persetujuan. Umar kena tikam. Umar suruh tubuh pilih melalui jawatan kuasa. Abdul Rahman bin Auf buat survey antara Uthman dan Ali. Hasil survey Abdul Rahman bin Auf, nanti Uthman. Oh, ini survey pula. Sebelum tu tak survey. Bila Uthman dibunuh, pemberontak desak lantik Ali bin Abi Talib. Muawiyah di Syam tak setuju. Sebahagian para sahabat mempertikaikan kerana keadaan masih lagi getir. Ali ambil tanggungjawab tu kerana kalau dia tak jadi khalifah, lagi teruk keadaan Madinah. Semua ijtihad dalam politik. Semua ijtihad. Oleh kerana itu, khalifah hendaklah satu. Tapi apabila zaman Andalus, kerajaan Abbasiyah naik memerintah di Baghdad, saki-baki kerajaan Umayyah, Bani Umayyah lari masuk ke Eropah, Abdul Rahman dakhil masuk ke Andalus. Pada zaman itu ada dua khalifah. Umat Islam terima. Pada zaman Mulukut Tawaif, munculnya kerajaan-kerajaan yang pecah-pecah. Politik kebanyakannya ijtihad saja. Tak timbul lagi isu khalifah, tak nama pun lagi khilafah. Hatta perkataan khalifah mula-mula dipanggil Abu Bakar Siddiq khalifata Rasulillah. Kemudian orang panggil Umar khalifati Rasulillah, pengganti kepada pengganti Rasulullah. Umar kepada pengganti kepada Abu Bakar, Umar pengganti kepada Abu Bakar. Satu hari orang mari daripada Mesir panggil, Assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Assalamualaikum wahai Amirul Mukminin. Umar dengar bagus. Aku Amir, kamu mukminin. Maka dengan itu mula dipanggil Amirul Mukminin. Sahabat tak tahu kita siapa nak lantik. Bukan pada zaman Nabi ada Nabi sembahyang tarawih, lepas tu Nabi kata Al-Khalifatul Awwal, tak ada. Dia tanya kita, zaman Nabi ada tu? Nak ada, macam mana kau tidak? Sahabat tak khilaf lah nak lantik siapa. Fikir banyak tu pun tak lepas kita. Siasah kebanyakannya ijtihad. Muawiyah memerintah, dia sahabi, dia Malik Adud. Orang kata raja tak boleh, tapi Nabi Sulaiman raja. Siasah ni yang penting. Tasarruful imam manutun bil maslahah. Tindakan pemerintah hendaklah dibina atas masalah. Balik pada perkara tadi, apa pandangan Islam tentang lampu jalan raya merah berhenti, hijau berjalan, kuning bersedia? Dari segi dalil tak ada. Apa pandangan Islam tentang jalan dua lane, dua lorong, tiga lorong? Islam nak tiga ke empat? Tak ada. Apa pandangan Islam tentang kadar besarnya bandar? Berapa jarak antara sekolah, kawasan persekolah? Tak ada. Semua itu urusan para pemerintah.
95% lebih yang ada di mahkamah sivil, kalau tuan-tuan tengok, tak bercanggah dengan syarak. Polis hukum kita, tahan, cek, bawa sampai 150 ni. Kita kata Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyatakan sesungguhnya haram bawa 150. Jangan kamu mengharamkan apa yang telah Allah tidak haramkan. Ini urusan pemerintah. Ini mahkamah sivil, ia bukan syariat Islam. Boleh kita kata begitu? Tak. Orang saman kita buat rumah tinggi, kacau orang sebelah, tak sama. Perbandaran saman kita, awak makan rezeki yang haram gitu. Ini tanah saya, awak tak boleh saman. Tak, itu urus takbir ulul amr. Maka jangan anggap nama saja sivil tu semuanya canggah syariat. Hatta mahkamah syariah, minta maaf lah, bukan semua hak dalam mahkamah syariah itu mungkin kita nak kata betul-betul syariah. Minta maaf lah, saya pun ada mahkamah, saya pun pegang negeri. Tapi mungkin siapa menikah poligami tak minta izin isteri, kena. Adakah itu undang-undang syariat? Kena di mahkamah syariah. Tapi dia orang kata atas masalah pemerintah minta. Ceramah tanpa tauliah, ramai ustaz kita kena. Duduk kena di mahkamah syariah. Adakah jika kita memperkasakan mahkamah sivil tidak islamik? Dan adakah sentiasa memperkasakan mahkamah syariah itu sentiasa islamik? Ada yang islamik, betul. Tapi bukan semua. Kita hendaklah detail dalam hal ini. Sebab itu siasah Nabi, tasarruf imam, para fuqaha kata dibina atas maslahah, kerana dalil kena maslahah. Zaman Nabi SAW, Nabi tak benarkan unta yang berkeliaran ni ditangkap. Unta berkeliaran, kadang orang tahan, kacau kan. Nabi kata malaka walaha walahu siqa'uha wa idha'uha da'ha hatta yajidaha rabbuha. Nabi tanya, yang kamu kalut pasal apa? Ya ambillah, dia boleh minum. Sakit tuan dia ambil, seorang dah ambil. Abu Bakar juga demikian, Umar juga demikian. Tapi zaman Uthman, orang kaya, unta banyak, rakyat ramai, unta kacau, Uthman tangkap unta dan dia kurung unta tu. Kalau dia tak kurung, orang curi. Tapi Nabi kata jangan. Nabi kata jangan sebab sesuai dengan zaman Nabi. Uthman tengok zaman dia tak boleh buat macam tu dah. Bukan kerana menyanggahi Nabi, tak menyanggah. Sebab Nabi bagi tahu keadaan macam lain. Masa ni macam lain. Kadang-kadang dia jual unta tu. Tuan dia main tuntut, dia bagi duit. Mari zaman Ali, Ali setuju dengan Uthman, tapi dia tak setuju jual. Kurung sudah. Tuan dia ambil, main. Tuan dia datang, bagi. Zaman Nabi SAW, ghala as-si'r bil Madinah, hatta harga barang naik. Sahabat kata, ya Rasulullah, sa'irna la. Wahai Rasulullah, buat bagi harga barang tu, letakkan harga. Tidak barang tu naik. Kontrol. Price policy control. Nabi kata, innallaha huwal musa'ir, ar-razzaq, al-basit, al-qabid. Allah Ta'ala penentu harga barang, yang memberi rezeki, yang memberi, yang menarik balik. Wa inni arju an alqallah wa laisa ahadun minkum, aku harap berjumpa Allah, tidak ada seorang di kalangan kamu yatlubuni bimadlamatin fi damin aw malin, menuntut kepada aku dan soal harta dan darah. Tapi Sayyidina Umar dan salaf kemudiannya bersetuju harga barang diletakkan.
Zaman sekarang kerajaan letak harga barang, sanggah dengan hadis Nabi. Tapi para fuqaha kata tak apa sebahagiannya. Sebab apa? Peniaga zaman Nabi tak sama dengan peniaga zaman sekarang. Peniaga zaman Nabi barangnya naik kerana tabiat pasaran. Peniaga kemudian mereka main harga barang. Dia simpan barang, ihtikar, kemudian barang tak ada, dia lepas, dia bubuh harga. Lalu kita tetapkan harga barang sedangkan Nabi tak bagi. Sanggah Nabi, kata Ibn Arabi, perkataan Nabi baik. Tetapi apa yang Nabi nak sudah tidak sama dengan zaman kemudian. Maka para ulama bincang satu bab, nama dia tahqiqul manat, mengkaji realiti sesuatu keadaan sebelum menurunkan hukum. Termasuk hukum hakam syarak. Kahwin zaman Nabi, macam mana orang nak kahwin? Satu orang berdiri, ya Rasulullah, nikahlah dengan aku. Nabi tunduk, tak mau. Wahabat nafsah alin Nabi, tawar diri dia pada Nabi. Nabi tak mau. Sahabat Rasulullah, kahwin aku dengan dia. Nabi suruh berjari, lah tu juga kahwin. Senang nak kahwin. Kita rancang bulan 1, bulan 12 tak nikah lagi. Jadi kita kena mudahkan orang kahwin bagi mentahqiqkan realiti Islam. Kerana Nabi memudahkan halal sebelum dia menghukum orang yang membuat haram. Ini adalah satu masalah dalam siasah yang mesti difahami oleh faqih. Sebab tu saya cadang tuan-tuan dengar Abdullah bin Bayyah, tokoh-tokoh ilmuwan usul pada zaman ini yang membahaskan perkara-perkara seperti ini. Selain daripadanya ramai lagi, supaya melihat realiti dalam memahami soal politik yang ditanya oleh saudara kita tadi. Maka kita tak boleh mudah nak hukum orang sesat dan tak sesat kerana berbeza pandangan dalam politik, kerana telah berbeza Muawiyah dan Ali, telah berbeza sahabat-sahabat, telah berbeza. Apakah yang dikatakan penegakan syariah? Kita kena tafsirkan syariah. Akhlak kita syariah. Satu orang, Assalamualaikum warahmatullahi, bagi salam. Ucap yang baik, senyum, syariah dia tegakkan. Hatta apa yang Khawarij kata, waman lam yahkum bima anzalallah, sesiapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Maksudnya dia tak sebut pemerintah ke apa, sesiapa. Man, kalau pak tak hukum dan rumah tangga dia kepada isteri dan anak-anak dia macam dengan yang diajak oleh Nabi untuk seorang bapa, adakah dia menjadi kafir? Adakah dia menjadi kafir? Dan ini tak boleh semua ayat tu nak diletakkan. Tuan pejabat, siapa ada bos di pejabat, tidak hukum pejabat dia dengan apa sama macam Quran kata, adakah dia menjadi kafir? Ayat tu tak kata pemerintah, waman lam yahkum, sesiapa yang tak berhukum. Kalau kita kata semua yang tak berhukum menjadi kafir, ramai di kalangan umat Islam menjadi kafir. Kerana kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Satu orang bapa yang tak suruh anak dia sembahyang, adakah bapa telah menjadi kafir? Suami yang tak menyuruh isteri yang menutup aurat, apakah ia telah menjadi kafir? Kerana waman lam yahkum bima anzalallah. Tafsiran ayat ini juga hendaklah dibetulkan. Dan ini memerlukan kepada fiqh yang daqiq. Bolehkah ibu berpantang pergi mengurut dengan seorang bidan yang menyatakan penyakit puan berkaitan dengan sihir? Bolehkah dia dipercayai?
Tuan-tuan, sihir pertama wujud. Sihir. Dan siapa kata sihir tak wujud, tak benar. Kerana Nabi Musa alaihi salam banyak ayat-ayat yang menceritakan tentang sihir. Dan syaitan boleh tak memberi kesan kepada hubungan manusia? Kenanam boleh. Yufarriquna baina mar'i wa zawjih. Amalan sihir itu memisahkan seseorang daripada pasangannya. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Jadi sihir ada. Cumanya nak percaya orang tu bagi tahu sihir ke tak sihir tu terpulanglah. Kena tengok sihir ada tanda dia. Cuma ada orang dia berlebihan. Semua benda sihir. Dia sakit kepala, sihir. Dia meniaga, kedai tak berapa laku. Dia kata kena buatan orang. Padahal dia masak tak sedap. Saya kadang-kadang orang kita, saya ingat sakit, kadang tak pergi hospital, bahaya, perut bengkak, kena hantu raya. Yang ni kena hantu air. Tu saya kata kadang-kadang hantu pun heran, kerana mereka tak terlibat dalam banyak benda-benda ni, mereka dituduh. So kalau dia pandai dan dia mengaku, cuma kita jangan berlebihan. Macam ada unsur tasawuf tarikat dalam Faridatul Faraid. Tasawuf dan tarikat tidak menjadi masalah jika sekadar nama yang mana konten dia tak menyanggahi Quran dan Sunnah. Secara umumnya para ulama menyebut la musahata fi istilah, kita tak berbalah lah dalam soal istilah ni. Ada orang namakan ilmu tazkiyatun nafs, ada orang namakan ilmu tasawuf. Apapun jangan menyanggahi Quran dan Sunnah. Kalau dia namakan tapi canggah dengan Quran dan Sunnah, hatta dia namakan ilmu hadis tapi canggah dengan Quran dan Sunnah, tak boleh. Kalau dia kata tasawuf itu berdasarkan apa yang ada dalam kitab dan sunnah, tasawuf. Sebab tu Ibn Taymiyah kata sufi ahli sunnah tak sama dengan sufi selain daripadanya. Dia guna perkataan sufi. Kita tengok benda apa yang kita bahaskan. Tapi ini tasawuf dia tak boleh, macam hadis-hadis ni tak boleh, dia maqam yang lebih tinggi. Ini bahaya. Ini bahaya. So kita nak tengok apakah yang diajar itu. Istilah semua diwujudkan kemudian. Perkataan tasawuf datang kemudian. Apa asal usul perkataan sufi dibahaskan oleh para sarjana. Tak apalah, ambil lah, tak ada usul ke, tak ada asas ke, tapi isi kena ada asas. Perkataan itu dikatakan tidak merujuk kepada mana-mana kata yang asal, melainkan mungkin sufi bermaksud baju suf, dan berbagai-bagai lagi perbahasan. Seperti yang kita tahu. Wallahu a'lam. Ada soalan? Sampai pukul berapa ni lesen polis? Ada lagi 1-2 soalan? Tak ada, saya nak berhenti ya. Ya, saya. Tentang hal apa? Ya. Perbezaan pendapat mengenai sisi politiknya, sisi syariahnya pun berbeza. Bagaimana kita nak kembalikan dia kepada satu yang supaya tidak berbeza? Hadirin yang dirahmati Allah, soalan dia kata agama ni mudah. Pasal apa manusia ni macam-macam sangat pendapat?
Yang pertama, ada perkara yang memang agama benarkan lebih pada satu pendapat. Sebagai tanda agama ini meraihkan kesarjanaan, meraihkan keluasan. Dan semua kita tahu contoh yang semua kita hafal. Hadis Nabi la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraizah. Jangan seseorang kamu semayang asar melainkan di Bani Quraizah. Ada sahabat kerana asar dah nak keluar, ada sahabat semayang juga. Ada sahabat yang tak semayang sampai Bani Quraizah baru salat. Dan mengadu pada Nabi tentang sebahagian tindakan sahabat lain yang mana mereka ni Nabi larang dengan solat, mereka solat juga. Mereka beritahu pada Nabi, mereka faham daripada ucapan Nabi itu bukan larang solat, mustahil Nabi larang solat. Nabi nak suruh cepat. Kami semayang tapi kami cepat. Nabi akui. Nabi tak marah kat mereka. Maka menunjukkan ada perkara yang boleh ditafsirkan lebih daripada satu pendapat. Ada perkara yang berbeza itu disebabkan kerana masalah kemanusiaan. Rawi lupa, hadis tak sampai. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, tak apa kan sebut Ibn Taymiyah banyak kali sini? Ha? Tak nak kan? Lagi tak apalah nak sebut nama lain sebut. Saya tak ulama lain pun betul juga. Tapi dah kitab dia kita baca kita sebutlah. Sebut dalam kitab dia yang terkenal, Raf'ul Malam Anil A'immatil A'lam. Dia menyebut tentang sebab-sebab perbezaan pendapat. Banyak. Walaupun disebut asas daripada 3 perkara yang asas, pecahan dia itu banyak. Kadang-kadang hadis ni, siapa dia sahabat yang paling besar sekali? Tentu bukan badan besar. Yang paling tinggi sekali. Yang paling tinggi kedudukan dia. Siapa? Tuan-tuan khilaf. Siapa dia? Abu Bakar. Agak-agak Abu Bakar dengan Nabi ni rapat terang mana? Rapat sangat. Kata Ali sentiasa aku dengar. Nabi kata, dakhaltu ana wa Abu Bakrin wa Umar. Kharajtu ana wa Abu Bakrin wa Umar. Aku masuk Abu Bakar dan Umar. Aku keluar Abu Bakar dan Umar. Sebab tu padan. Kubuk mereka pun sekali. Setempat. Agak-agak orang macam Abu Bakar ni patut-patut kan. Tak ada benda yang dia tak tahu tentang Nabi. Betul tak? Betul. Tapi bila satu orang perempuan mari tanya dia, apa bahagian pusaka nenek? Dia kata tak ada. Kemudian dia tanya sahabat lain, sahabat yang kecil, Muhammad bin Maslamah. Dia kata aku dengar Nabi kata sudus 1/6. Kata Mughirah bin Syu'bah, ya dia saksi memang Nabi kata 1/6. Kata Ibn Taymiyah, kalau orang sebesar Abu Bakar boleh terlepas ada hadis, siapakah orang selain daripada itu? Kalau kita kata ada ulama yang hadis ni tak sampai, setengah orang kata kita siapa ulama semua hadis dia akan tahu. Abu Bakar pun ada yang dia tak tahu. Nama kata manusia. Abu Umar bin Khattab orang ketuk rumah dia, patah balik, dia tanya pasal patah balik, Nabi kata bagi salam, 3 kali tak jawab balik. Hang bagi bukti. Abu Sa'id Al-Khudri hantar bukti. Abu Sa'id kurang daripada Umar. Tapi ada hadis Umar tak dengar. Sebab apa? Sahabat semua ada kerja. Bukan masa Umar duduk di rumah dia buat pi kebun, jiran dia pergi dengar Nabi. Sebab tu masa dia pergi tengok, dia bertukar kerana walaupun serapat dengan Nabi, ada masa juga
yang dia tak sama. Ada masa juga Aisyah lebih tahu daripada Abu Bakar. Kalau demikian, kata Ibnu Taimiyah, sahabat-sahabat yang rapat dengan Nabi, adalah tidak mustahil imam-imam mujtahidin juga terlepas hadis Nabi. Bila dia terlepas hadis Nabi, ada imam lain mari beritahu hadis, bukan kita lebih pandai pada dia, kita ikut imam yang satu lagi. Dengan kita tahu bahawasanya dia tak berhasrat menyanggahi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia terlepas hadis Nabi. Kadang-kadang dia terlepas banyak sebab, kerana hadis itu mungkin datang kepadanya melalui jalan yang dhaif, sedangkan datang kepada orang lain melalui jalan yang sahih. Banyak sebab. Pun begitu umat Islam dengan kepelbagaian itu. Kadang-kadang ada benda yang boleh ditafsirkan. Banyak andaian. La tusafirul mar'ah illa bimahram. Wanita jangan bermusafir melainkan dengan mahram. Mazhab Hanbali faham tak boleh musafir kena ada mahram. Mazhab Syafi'i faham maksudnya jangan sampai terfitnah. Kalau tak ada mahram tapi ada sekumpulan wanita yang boleh menyelamatkan dia daripada terfitnah dirinya dan keadaannya, maka boleh dengan nisa as-siqat, dengan wanita yang dipercayai. Tak menyanggahi hadis, ini faham secara literal, ini faham secara maksud. Mari zaman kita, wanita bermusafir secara mahram. Anak kita pergi ke airport Terengganu, airport Kota Baru, seorang-seorang perempuan naik kapal terbang, turun di sana, kak dia ambil di Kuala Lumpur, berapa ratus kilometer musafir, jangan haji Nabi. Tapi kita kata hak Nabi takuti itu dah tak ada. Dalam kapal terbang ramai orang, nak buat nanya tak boleh, turun di airport ada kak dia ambil. Hukum berbeza. Tapi ulama di Saudi dia tak boleh. Sebab tu tuan-tuan nak pergi haji umrah, tak ada mahram dia tak pergi. Dia juga pegang hadis. Kesemua mereka tidak bermaksud menyanggahi Nabi SAW. Kesemuanya ingin mematuhi Nabi. Ada perkara yang boleh ditafsirkan. Kalau saya nak bagi contoh, ratus contoh, maka ada khilaf di kalangan para ulama. Kesemuanya itu kerana khilaf itulah kita dapat manfaat. Dalam mazhab Syafi'i, secara nas hadis Nabi, kalau satu orang Islam bunuh orang kafir, tak boleh dibunuh balas. Demikian dalam mazhab Malik. Muhammad bunuh asing, dalam mazhab Syafi'i tak boleh bunuh balas. Kerana dia kata nyawa kafir tak sama dengan nyawa orang Islam. Macam mana kita nak bunuh balas balik? Bayar tak sama harga. Dalam mazhab Abu Hanifah, dia kata bunuh. Walakum fi qisasil hayat. Bunuh tu semua. Yang Nabi kata tak dibunuh itu kafir harbi. Oh, kerana ada hadis ni, kerana ada tafsiran mazhab, kita boleh keluar daripada masalah ni. Di negeri tuan-tuan pegang mazhab Syafi'i, tak apa. Toke padi semua, tuan-tuan ladang padi, tuan-tuan sawah padi, bayar zakat. Kerana qutul balad, makanan negeri, bayar zakat. Mazhab Syafi'i diperlih, bukan anti mazhab, dia pakai semua mazhab. Dia pakai wa mimma akhrajna lakum minal ard, apa yang Tuhan keluarkan daripada bumi kena bayar zakat. Tuan ladang harum manis lebih kaya daripada tuan bendang sawah, diperlih. Ada 100 pokok harum manis, 100,000 lebih boleh dapat. 80 pokok, 120,000 ringgit. Dia kena bayar zakat dalam fatwa perlih. Bukan zakat perniagaan, zakat tanam-tanaman. Mazhab apa? Abu Hanifah. Rahmat, mazhab rahmat. Tuan-tuan bayang zakat pendapatan tak? Kata bayang.
Bayang. Tuan-tuan bukan mazhab Syafi'i. Itu mazhab Hanbali. Jadi ada orang yang keluar mazhab di sini, sangat bahaya. Ha? Saya tahu. Tuan-tuan ada dengar lagu ah? Ada buka radio, dengar TV, dengar? Ada? Kan semua ni tak pernah dengar ini semua benda-benda maksiat. Ha? Dalam mazhab Syafi'i muzik haram. Siapa yang dengar ni keluar mazhab. Ini pergi kepada mazhab Ibn Hazm al-Andalusi di Andalus, daripada Zahiri. Hadirin dan hadirat, rahmat. Yang tak rahmat apa? Oh, siapa tak ikut mazhab Syafi'i sesat, siapa tak ikut mazhab Maliki sesat. Hak tu tak rahmat, hak tu berat. Rahmat, fiqh yang luas. Dan ada orang mazhab ni bukan 4 dia, banyak. Imam Syafi'i rahimahullah, dia berguru dengan siapa? Dia berguru dengan Imam Malik. Dia berguru dengan Imam Malik. Kemudian bila dia pergi ke Mesir, dia jumpa anak-anak murid Al-Lais bin Sa'ad, alim. Dia tahu wal-Laisu afqah min Malik. Lais itu lebih faqih daripada Malik. Banyak fatwa Lais yang dia ambil. Walaupun Malik adalah hujah dia, dia tak pernah buang. Kalau Allah tanya di akhirat, siapa gurumu? Malik bin Anas. Soleh Imam Malik. Tapi dia kata Lais lebih faqih daripada Malik. Di mana mazhab Malik? Di mana Imam Malik? Ha? Di mana Imam Malik? Di Madinah. Sebab tu terkenal Imam Dar Hijrah. Tuan-tuan pergi Madinah sekarang mazhab Malik kah? Tuan-tuan, di mana mazhab Malik sekarang? Ha? Bukan Malik Nur, Malik bin Anas. Ha? Di mana mazhab Malik? Ha? Di Afrika, di Andalus, di Spain. Satu orang nama Al-Laits, Yahya bin Yahya Al-Laitsi. Dia pada akhir hayat Imam Malik, dia datang daripada Andalus. Dia berguru dengan Imam Malik sekejap. Dia ambil semua muwatta' Malik pada Imam Malik. Melainkan dia katakan dia tak pasti riwayat daripada apa nama bab i'tikaf. Lalu dia ambil lagi dengan Sabtun. Dia duduk dengan Imam Malik. Satu hari gajah lalu, orang semua pakai keluar Madinah tengok gajah. Kan senang, oh, nak murid mengaji macam ni, gajah lalu pakai keluar tengok gajah. Dia tak keluar. Imam Malik tanya, kenapa kau tak pergi keluar tengok gajah? Dia kata, jitu li araka wa ma jitu li arul fil. Aku datang nak tengok engkau, bukan nak tengok gajah. Api ke gajah tu? Kau nak duduk dengan imam. Imam Malik doa kat dia. Dia balik ke Andalus. Fiqh dia menguasai Andalus. Maka tersebar, tadi kata Afrika, di Afrika mazhab Malik. Mazhab Malik dah tak ada dah di Madinah. Ada di sana. Maghribi, Algeria. Imam Ahmad dia di mana? Baghdad. Di Baghdad. Sekarang di Baghdad banyak mazhab Hanafi. Dia duduk di Mekah dengan Madinah, yang Saudi. Duduk di Qatar. Ilmu berkembang. Mazhab Syafi'i demikian juga. Mari ke bahagian kita. Semua imam ini tidak siapa pernah kata kebenaran hanya duduk dalam satu mazhab, melainkan orang fanatik. Ambil manfaat daripada semua mazhab. Oleh kerana sebahagian guru-guru dia fanatik. Anak murid dia tanya mazhab lain macam mana? Jangan duk tanya mazhab lain. Siapa tanya mazhab lain, lemah iman dia.
Bukan lemah iman, lemahlah tok guru nak jawab. Dia hafal satu mazhab. Yang hampir tanya dua pasal apa? Tetapi ini adalah khazanah. Baru ni kita bincang pasal bank susu. Tak apalah, pandangan macam-macam. Kan Al-Lais bin Sa'ad, saya sebut Al-Lais bin Sa'ad tadi. Al-Lais bin Sa'ad. Weh, lama. Boleh lagi ke? 3 minit boleh ke? Ha? Mesti duk tengok kan macam weh, betul ke ni? Boleh ke? Al-Lais bin Sa'ad, dia fatwa dia tentang menyusu. Dia kata menyusu yang diharamkan, yang radha'ah, yang dia sebut dalam Quran dan hadis yang dilarang tu, hendaklah menyusu terus daripada badan. Kalau perah bubuh dalam cawan, tak kira. Pasal dia bukan soal menyusu, tapi soal keibuan. Dulu dia bagi fatwa, dan itu juga pandangan salah satu riwayat Imam Ahmad dan pandangan dalam Ibn Hazm Al-Andalusi di Andalus. Orang tak ambil pusing pandangan tu. Kena susu terus tak menurut, kebanyakan jumhur kata okey, sumbat dalam hidung kau, sumbat dalam mulut, 5 kali kenyang kena. 5 kali kenyang pun khilaf. Okey. Hari ini ada negeri pakai fatwa dia, Al-Lais bin Sa'ad. Bila mereka buat bank susuan. Siapa kata lagi dia minum, budak-budak yang wanita perah dalam cawan tu minum, pada sebahagian negeri fatwa Qaradawi keluarkan fatwa, dia pakai pendapat Al-Lais bin Sa'ad. Dia kata kalau minum tak langsung, tak lekat hukum susuan tu. Kerana dia bukan soal minum, tapi soal wanita itu ada keibuan bila menyusu di tubuhnya. Itu pandangan Al-Lais bin Sa'ad, bukan jumhur. Kita kata Al-Lais bin Sa'ad, Lais mana? Jangan main. Imam Syafi'i kata wal laisu afqah min Malik. Lais lebih faqih daripada Malik. Tapi Imam Syafi'i tak ambil qaul tu. Ini kalau cakap bab fiqh ni menarik. Fiqh, hadis, keluasan fiqh, hanya orang yang menjumutkan diri sahaja, berketak takut. Pasal apa lain? Orang abang kita sentuh lelaki perempuan, ada qaul tak batal. Dia tak faham fiqh. Lelaki yang bukan mahram pegang tak batal. Oh, kalau macam tu boleh pi raba orang lah. Orang kata sentuh tak batal, yang hang nak pi raba pasal apa? Dia punya otak dia ada blue. Dia pi mengaji fiqh. Dia banyak aja dia kata, ustaz pergi mengajar, kita pergi pegang perempuan raba semua tak apa. Sebab betul ke dia kata? Ya. Dia kata wuduk tak batal. Wuduk tak batal masalah lain. Sengaja pergi pegang masalah lain. Satu orang kata, lelaki kalau pakai emas mayang sah. Bukan berarti dia halalkan pakai emas. Dia cakap hukum semayang. Kerana emas tidak najis. Bukan, oh kan tu orang lelaki boleh pakai emas. Tak. Fuqaha menyatakan, jumhur fuqaha menyatakan ambil wuduk dalam bejana emas tak boleh. Tapi kalau ambil juga wuduk sah. Tapi guna bejana tu haram, tapi wuduk sah. Dia jenis tak faham, macam tu lah. Dia pergi dengar, tengok mengaji sesat, kata sentuh tak batal. Mengaji apa tu? Wahabi ke Syiah? Itulah dua modal yang boleh sebut kan. Maka balik, hadirin dan hadirat, ilmu luas. Main mengaji di tempat ni, Maulana Nasri mengajak banyak, mazhab Bukhari, mazhab Sulaim, mari mengaji di sini, mengaji ilmu. Kita ni al-insan adu ma yajhal, manusia itu musuh apa yang dia jahil mengenainya. Belajar, dengar dulu. Fabashshir ibad alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana. Bagi khabar kepada hamba yang mendengar perkataan-perkataan dan mengikut yang baik.
Wallahu ta'ala alam. Boleh kot teratur ceramah untuk makan nasi kan? Bila kita bersih dalam majlis berkata alhamdulillah dengan suara yang didengar, adakah orang sebelah perlu dijawab? Dijawab. Yarhamkallah. Lepas tu jawab balik apa dah? Ha? Yahdina? Ha? Yahdina wa yuslihu balakum. Yahdina yahdikumullah. Yahdina wa yuslihu balakum. Terima kasih banyak pada tempat ni. Mohon saya minta maaf, saya jarang ceramah panjang ni. Terima kasih banyak kepada hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati tuan-tuan semua. Saya ni datang jalan ni sebenarnya, tapi singgah ceramah. Bukan ceramah lah, sembang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita. Jika ada salah silap, mohon kemaafan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.